Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna amsayna nushhidu wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah bagi kesempatan pada saya dan kita semua duduk dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu pula. Dah ada majlis ilmu, Allah muliakan lagi kita untuk beribadah kepada Allah, iaitulah melakukan solat secara berjemaah. Alhamdulillah atas semua nikmat ibadah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk bercakap tentang tajuk istiqamah dan juga karamah. Itu dua tajuk tu. Dua tajuk, tapi kita gabungkan kedua-dua benda tersebut jadi satu dan saya ringkaskan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila Abu Bakar dia tengok Nabi ni, Nabi ada uban sikit, maka Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, naraka qad shibtah." Syaibun, uban. Shibta, kamu telah beruban. Nabi SAW sampai Nabi wafat, waktu umur 63, uban di rambut di kepala Rasulullah SAW tak lebih 20 helai. Tak lebih 20 helai. Hitam, maksudnya hitam. Rambut Nabi hitam sampai umur 63. Ada sikit uban. Sebahagian ulama hadis sebut ketika itu kebanyakan lelaki begitu. Kebanyakan lelaki begitu. Sifat rambut mereka sampailah ke hujung hayat dia hitam. Sebahagian ulama hadis sebut tak, yang tu khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sahabat-sahabat lain macam kita lah, 40-an naik dah sikit, 50-an lagi banyak, 60-an dia nak putih semua. Bila Nabi ni rambut Nabi hitam, ada uban sikit. Abu Bakar ni dia duduk perhati. Satu hari dia kata, "Ya Rasulullah, nampak duk naik uban dah." Ni terjemah bahasa kita ni. "Ya Rasulullah, saya nampak rambut tuan duk naik uban." Nabi ada jawapan. Rupanya Nabi terus jawab. Nabi kata, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Ada dalam hadis ni, ada dalam Syama'ilul Muhammadiyah cerita ni. Nabi sebut ke Abu Bakar, "Telah membuatkan aku beruban isi kandungan surah Hud dan juga yang seumpama dengannya." Apa dia isi kandungan surah Hud? Cerita Nabi Hud ke? Tidak.
Kata Ibnu Abbas, ayat Rasulullah tersebut, ilmu ni tuan, ayat Rasulullah tersebut, bila Nabi jawab kepada Abu Bakar bahawa yang membuatkan aku berubah ni apabila aku sering berfikir tentang satu arahan yang ada dalam surah Hud, iaitulah ayat 112. Kata Ibnu Abbas, ayat yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu ialah fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, umat Nabi Muhammad yang paling pakar tentang tafsir Quran, nombor 1. Ibnu Abbas ni bukan di kalangan sahabat, keseluruhan umat Rasulullah yang paling pakar tentang tafsir Quran, Ibnu Abbas nombor 1. Dia kata tidak ada ayat daripada 6,000 lebih, 6,236 ayat Quran ataupun 6,666 tu, mengikut satu kiraan lain, tak ada ayat daripada 6,000 lebih ayat Quran yang lebih berat daripada ayat surah Hud 112, fastaqim kama umir. Yang itulah ayat yang paling berat selama 23 tahun Nabi menerima wahyu. 13 tahun Nabi terima wahyu di Mekah, Quran turun sikit-sikit. Sambung wahyu tu turun di Madinah selama 10 tahun sikit-sikit. Kata Rasulullah, yang inilah yang paling berat. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku nak kamu istiqamah dengan semua ajaran Islam. Buat semua yang aku suruh, tinggal semua yang aku larang. Nabi kata, itulah yang paling memberatkan hidup dan jiwa aku. Bukan Nabi jadi tekanan, yang tu paling berat. Tuntutan itulah tuntutan yang paling berat. Sebab tuan-tuan tengoklah apa saja benda baik yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan senarailah berapa ratus pun, nombor 1 yang kena buat paling banyak ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cakap bab senyum kat orang, Nabi lah yang paling banyak kena senyum kat orang. Masalah apa pun yang Nabi tanggung kat rumah dia, dia keluar, dia mesti yang paling banyak senyum, kerana tu ajaran Islam. Tengok bab sedekah, mesti kamu wahai Muhammad yang paling banyak bersedekah, sebab kamu yang duk cerita tentang fadilat sedekah. Tuan-tuan, senarailah berapa banyak, berapa ratus pun kebaikan yang ada, Rasulullah lah yang kena jadi paling banyak di dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni. Dia mesti nombor 1 yang paling banyak buat semua benda ni. Macam mana tak berat? Kita boleh rehat juga. Hari ni duha 2 je, kadang rajin baru 4, lagi rajin 6. Kadang tak buat pula 2 hari, tak ada rasa apa, biasa. Nabi tidak. Akan tetapi Rasulullah tidak. Nabi kena buat yang paling banyak. Sebab tu Nabi sampai memikirkan ayat ni. Bila dia baca ayat ni, Nabi termenung, Nabi tunduk lama, Nabi fikir. Takkan tetapi Nabi berjaya melaksanakan arahan tersebut. Jaya. Bab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak bercakap bab apa? Bab baca Quran, baginda Rasulullah lah yang paling banyak. Nabi pun khatam Quran Ramadan dengan Jibril lagi. Bab berjihad, semua perang disertai oleh Nabi SAW. Bab apa? Nak cerita bab apa? Bab paling banyak sedekah, maka Nabi lah yang lebih banyak bersedekah daripada Abu Bakar yang kita duduk dengar cerita, dan daripada Abdul Rahman ibn Auf, dan lebih banyak bersedekah Rasulullah itu daripada Uthman ibn Affan. Siapa study bab tu dia tahu. Bab apa? Bab menyayangi keluarga, yang Nabi duk suruh sayang keluarga, maka Rasulullah lah yang paling dicintai oleh isteri dia yang 11 tu. Bukan 2 orang lah. 2 orang kita pun rayuh rendah dah. Tak habis-habis hak kes tahun lepas, tak habis lagi, main puih baru pula. Bab apa? Fastaqim kama umir. Istiqamah ni tuan-tuan, istiqamah ni ialah kekal konsisten di jalan yang lurus sampai mati. Itu istiqamah.
Konsisten di jalan yang lurus dengan ibadah, dengan akhlak, dengan akidah yang betul tadi sampai mati. Itu istiqamah. Itu yang orang kata istiqamah yang itulah. Nah, kalau dalam perjuangan orang sebut istiqamah dalam perjuangan. Kita manusia biasa ni kan, istiqamah ialah memohon kepada Allah agar kita kekal berada di jalan yang lurus dengan ibadah yang betul, akhlak yang betul dan akidah yang betul sampai jumpa Allah, iaitu pada hari kematian. Sampai jumpa Allah pada hari kematian. Ini yang nak kena minta dengan Allah. Nak minta istiqamah ke nak minta karamah? Karamah orang tak minta. Karamah ni benda luar biasa yang berlaku kepada wali-waliullah ataupun orang-orang salih. Kan, dia bangun malam 2 rakaat semayang dalam bilik dia, 6 rakaat semayang depan Kaabah. Sebelum subuh balik. Tu sembang mampu tu Ustaz tu. Tak mampu Karamah ialah benda luar biasa yang berlaku kepada orang-orang salih. Benda luar biasa kalau berlaku kepada Nabi disebut mukjizat. Ni ilmu akidah ni. Ni yang saya cakap sekarang ni ilmu akidah. Seperti apa? Seperti Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Musa belah laut dengan tongkat dia. Luar biasa ke biasa? Luar biasalah. Cari adat, koyak adat. Benda tu dia cari adat. Benda luar biasa yang berlaku kepada Nabi seperti mana Rasulullah membelah bulan. Bukan bulan lukisan, bulan sungguh. Benda luar biasa, maka nama dia mukjizat. Apabila benda luar biasa berlaku kepada orang saleh bukan Nabi, maka yang tu dia panggil karamah. Karamah. Lepas tu kenapa tajuk malam ni AJK pilih tajuk apa nama ni, manisnya istiqamah, indahnya karamah ni? Kata balik. Dia tahu. Kok tu lah. Kan? Manisnya istiqamah, indahnya karamah. Kenapa pi bubuh sekali? Kerana selalunya orang-orang yang istiqamah ini adalah orang-orang soleh. Selalunya orang yang boleh istiqamah hanya sahaja orang soleh. Dan kadang-kala orang-orang soleh ni dipilih oleh Allah untuk diberikan kelebihan karamah. Karamah. Adakah nak kena cari dan nak kena minta? Tidak. Yang nak kena minta dengan Allah apa? Istiqamah kena minta dengan Allah. Antara ayat minta istiqamah dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kena minta. Karamah orang tak minta. Hadiah itu hadiah sampingan. Jangan cari dan jangan minta. Cari mesti tak jumpa, minta pun Allah tak bagi. Tapi kalau Allah pilih, Allah bagi. Wallahu a'lam. Siapa yang Allah nak bagi. Adapun istiqamah, ya Rasulullah ajar minta. Ya Allah, matikanlah kami dengan mati yang baik. Istiqamah tu. Supaya Allah kekalkan iman kita, istiqamah kita sampai penghujung ayat. Itu minta tu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Antara ayat ataupun doa yang Nabi ajak juga berkait dengan istiqamah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, dah dapat iman dah sampai malam ni, ya Allah, janganlah ubah tang mana-mana iman yang telah kau berikan kepada kami. Tuan-tuan, Allah ubah. Kalau Allah ubah setahun sebelum mati, jam kita. Ni 60 tahun dah duk beriman, duk semayang. Ayat tu bukan ayat meming Rabbana la tuzigh qulubana, tu bukan ayat. No?